1. Jadi dah sama. Jadi saya tak perlu lagi nak samakan. Cuma langkah seterusnya saya kena hapuskan Y. So, saya nak kena hapuskan Y daripada persamaan 1 dan juga persamaan 2. Bagaimana? Okey, sekarang ni persamaan 1 kita ada positif Y. Persamaan 2 kita ada positif Y. Jadi apa yang kamu kena buat? Okey, pada persamaan 1, pada persamaan 2. Okey, ini persamaan 1, ini persamaan 2 Okey, apa yang kamu kena buat? Kamu kena pilih. Okey, ni persamaan 1, ni persamaan 2. Okey, di tengah-tengahnya ni ada dua operasi. Kamu kena tentukan sendiri. Okey, kita ada dua operasi, operasi tambah ataupun operasi tolak. Okey. Bagaimana kita nak tahu operasi 1 ni kita akan tambah ataupun tolak dengan operasi 2? Kita kena lihat dulu pada Y. Okey, kita nak hapuskan Y kan? So, kita ada positif Y. Kita ada positif Y untuk persamaan 1. Dan kita ada Y juga. Positif Y untuk persamaan 2. Jadi, untuk kita hapuskan Y, maksudnya di sini, hapuskan tu kita kena jadikan dia kosong. Okey, operasi apa yang kamu kena gunakan untuk kita hapuskan Y ini? Kalau Y tambah Y, kamu akan dapat. Kalau Y tambah Y, kamu akan dapat 2Y. So, 2Y ni masih belum hapus. Salah. Jadi, kita tak boleh guna operasi tambah. Okey, cuba kita guna operasi tolak. Kalau Y tolak Y, kita akan dapat kosong. Okey? So, kosong. Dah tak ada lagi Y. Jadi, di sini, operasi apa yang kamu akan guna pada persamaan 1 dan 2? Automatik kamu akan guna operasi tolak. Sebab apa? Sebab bila kita nak hapuskan Y pada persamaan 1 dan juga persamaan 2, kita tolak. Bila kita tolak, kita akan dapat kosong. Automatik tolak ini juga kita akan gunakan pada persamaan 1, tolak persamaan 2. So, Y ni daripada persamaan 1, tolak dengan Y daripada persamaan 2, kita dah dapat kosong. Sekarang, kita akan hapuskan X pula. Bukan hapuskan X. Kita akan selesaikan X pula daripada persamaan 1 dan persamaan 2. So, X daripada persamaan 1. Okey, X daripada persamaan 1, tolak. Okey, tolak kan. 3X. 3X daripada persamaan 2. So, selesai kan? So, X tolak 3X, kita akan dapat negatif 2X. Okey? Kemudian kita tengok Y. Y ni kita dah buat tadi kan? Y tolak Y sama dengan kosong. Jadi, Y ni tak payah buat dah lah. Okey? Lepas tu kita lihat sebelah dia. Ada simbol sama dengan atas bawah. So, kamu buat saja sama dengan. Okey? Kemudian 7. Okey, ni 7 kan? Sebelah kanan ni. 7 ni persamaan 1. Tulis 7. Okey, persamaan 1. Tolak. Okey? 11 daripada persamaan 2. Selesai kan? So, kamu akan dapat 7 tolak 11. Kamu akan dapat negatif 4. Ingat saya nak bagi tahu awal kat sini. X ni mesti selesaikan dengan X lah. Sebutan yang sama. Y dengan Y lah. Nombor dengan nombor. Ni saya dah susun atur. So, Y kena tolak dengan Y lah. Daripada persamaan 1 dengan persamaan 2. X daripada persamaan 1 kena selesaikan dengan X daripada persamaan 2. Nombor daripada persamaan 1 mesti diselesaikan dengan nombor daripada persamaan 2. So, ini langkah yang kedua. Okey? Kita samakan dan kita hapuskan pemboleh ubah Y yang kita pilih daripada langkah yang pertama. So, kita dah ada kosong. Kita dah ada negatif 2X. Kita dah ada simbol sama dengan. Kita dah ada negatif 4. Langkah seterusnya. Okey, kita akan gabungkan. Okey, gabungkan apa? Tadi kita ada berapa? Kita ada kosong kan? Kita ada kosong. Okey, lepas tu kita ada tolak 2X kan? Lepas tu kita ada simbol sama dengan. Kemudian kita ada negatif 4. Ini maksudnya kita gabungkan. Tadi kita ada kosong kan? Kosong. Negatif 2. Simbol sama dengan negatif 4. So, ini negatif 2X kan? So, kita gabungkan ke semua ni. Okey. Gabungkan. So, kosong ni lah. Kosong. Negatif 2X. Negatif 2X. Lepas tu simbol sama dengan. Kemudian negatif 4. Okey, kemudian selesai kan? Okey. Kosong tolak 2X, kita dapat negatif 2X sama dengan negatif 4.
So negatif 2 ni kita tak nak sebab kita nak X kan. So kita kena bahagikan dengan negatif 2 kiri dan kanan. So boleh potong. Tinggal X sama dengan negatif 4 bahagi 2. Negatif 4 bahagi negatif 2 kita dapat 2. So X kamu dah dapat sama dengan 2. Okey. Kemudian langkah yang keempat kita gantikanlah. Gantikan X sama dengan 2 dalam persamaan. Persamaan mana-mana pun tak kisah. Persamaan 1 boleh, persamaan 2 pun boleh. So kat sini kita ambil persamaan 1 lah. X tambah Y sama dengan 7. Okey. Kita ambil dalam persamaan 1 persamaan 1 dia X tambah Y sama dengan 7. Gantikan nilai X. 2 tambah Y. 2 ni mana datang? Ni. Gantikan X dia sama dengan 2. Sama dengan 7. So, selesaikanlah. 2 ni pindah kanan. Jadi 7 tolak 2. So, Y kamu sama dengan 5. Okay. Jadi, di sini kamu dah dapat dah titik persilangannya, iaitu buatlah kesimpulan. Titik persilangan pada X 2 Y 5. Siap. Itu saja. Okey. Ada soalan tak untuk penghapusan? Kalau tak ada, cikgu teruskan contoh yang seterusnya. Okey. Cikgu teruskan Ini contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua ni samalah caranya. So 2x tambah y sama dengan 10. Ini persamaan 1. 3x tolak 2y sama dengan 1 persamaan 2. Okey. Jadi kamu pilih. Langkah pertama pilih pemboleh. Ubah. Kalau cikgu pilih apa? Cikgu pilih y. Sebab y lebih mudah. Okey, cikgu dah pilih y. So langkah kedua. Okey, langkah kedua samakan. Samakan. Cikgu ringkas sekejap. Cikgu tak tulis panjang-panjang dah. Hapuskan y. Okey, kita samakan dulu y daripada persamaan 1 dan persamaan 2. Apa yang kita nak kena samakan? Perkali di depan dia ni. So cikgu pilih y. Kan? Sini 2y. Okey. Sini y, sini 2y. Sini kira 1 lah. 1y, sini 2y. Macam mana cikgu nak samakan? Cikgu nak jadikan y ini perkali depan dia mesti 2 juga. Supaya dia dapat sama dengan perkali kat bawah ni, 2y. Jadi persamaan 1 ni, cikgu kena darabkan dengan 2 lah. Semua. Okey. Cikgu kena darabkan semua pada persamaan 1 ni dengan 2. Supaya kamu akan dapat perkali di hadapan y ni adalah 2. Contoh Okey, dari tulislah sikit ayat. Dari persamaan 1. Okey. Darabkan dengan 2. So, kena darabkan 2x darab 2 kita dapat 4x. Tambah. Okey, y darab 2 kita dapat 2y. Sama dengan 10 darab 2 kita dapat 20. Automatik kat sini dia membentuk satu persamaan yang baru. Persamaan yang baru. So, ini persamaan 3 lah katakan. Okey. Dia persamaan yang baru. Jadi, fokus kita adalah pada persamaan 3 dan juga persamaan 2. Okey, 3 ni persamaan baru yang baru kamu dapat. 2 ni adalah persamaan yang kamu belum gunalah. Persamaan 1 kamu dah guna. Untuk kita guna untuk membentuk persamaan yang baru, iaitu persamaan 3. Jadi, kita fokus pada persamaan 3 dan juga persamaan 2. Okey, sebelum tu, macam biasalah. Di tengah ni kita nak letak operasi tambah atau tolak bergantung kepada cara kita hapuskan y. Okey, sekarang kita ada 2y, positif 2y. Sorry, kita ada persamaan 3 kan. So, tengok persamaan 3 kita nilai y dia berapa? Positif 2y. Saya tulis 2y je lah, tapi saya tulis positif kat depan. Okey, untuk persamaan 2, tengok. Persamaan 2 dia apa? Negatif 2. Negatif 2y. Tulis negatif sekali. Negatif 2y. Okey, sekarang kita nak letak di tengah-tengah ni. Operasi apa bila kita selesaikan kedua-dua ni dapat kosong? Kamu kena fikirkan nak letak positif ke tolak.
Nak letak tambah ke tolak? Kamu kena try. Kalau kamu letak tambah, dapat tak kosong? Okey, 2y tambah negatif 2y. So, tambah jumpa tolak akan jadi tolak. So, 2y tolak 2y dapat kosong. Okey. Kalau kamu guna operasi tambah, yes, dapat kosong. Kalau kamu guna operasi tolak kat sini, katakan letak tolak. So, 2y tolak negatif 2y. So, kamu akan dapat apa? 2y tambah 2y sebab ni kan, tolak jumpa tolak dapat positif. So, kamu akan dapat 4y. Dia dah tak jadi kosong. Dia dah tak hapus. So, salah lah. So, kamu tak boleh guna operasi tolak. Kamu kena guna operasi tambah. Okey. Kamu kena guna operasi tambah di sini. Okey. Di sini mesti kena guna tambah. Automatik di atas ni juga, persamaan 3 dengan 2 ni kamu kena guna operasi tambah. So, 2y tambah negatif 2y dapat kosong. Kemudian persamaan 3 kita tengok 4x. Okey, 4x daripada persamaan 3 tambah, tengok pada persamaan 2. 2x kan? Tambah 2x daripada persamaan 2. So, 4x tambah 2x kita dapat 6x. Okey, kemudian tadi y kan? 2y ni kita dah guna dah. Kita dah selesaikan dekat sini. Persamaan 3, 2y. Persamaan 2, negatif 2y. Kita dah buat dah. So, tak payah buat dah. Dah ada dah. Kemudian sama dengan. Simbol sama dengan, tulis je buat kurungan. Okey, lepas itu, persamaan 3 dia, nombor dia sebelah kanan ni 20. Tulis 20. Okey, tambah. Tengok pada persamaan 2. 1 kan? Okey. 1 1, tulis 1. So, 20 tambah 1 dapat 21. Okey. 2x, 4x. Oh, sorry. Salah ni. Saya dapat rasa ada kesalahan kat sini. Okey, sorry. Okey, persamaan 3 kamu, nilai x dia 4. 4x. Okey. Sebab tu cikgu tulis kat sini 4x. Kemudian tambah, cari x daripada persamaan 2. Persamaan 2 kamu 3x bukan 2x. Sorry. Cikgu tu ambil persamaan 1 pula. Kena berhati-hati lah. Cikgu pun boleh tersilap kat sini. Jadi kamu pun kena berhati-hati juga. 2 lagi. Aduh. Sorry, 3x. Okey. So, 4x tambah 3x. Mana datang 3x ni? Daripada persamaan 2. Okey, so dapat 7x sebenarnya. Okey, kemudian langkah yang ketiga. Cikgu buat pada halaman yang barulah. Langkah yang ketiga, kita akan gabungkan. Gabungkan sahaja. So, kita ada tadi kosong, 21x, simbol sama dengan 7 kan? So, kita akan gabungkan semua ni. So, kosong, 21x. Apa kita nak letak ni? Dia kan positif. Letaklah positif. 21x. Kemudian sama dengan, ni positif 7 kan? Letaklah 7 je. Kemudian selesai kan? Kosong tambah 21x dapat 21x sama dengan 7. Okey? Betul ke ni? Terbalik Okey, sorry, terbalik. Patut saya macam pelik Sorry. Ni pun terbalik. Ni pun terbalik. Okey. So, kita dapat 21, sini 7x. Okey? Apa saya merepek ni? 7x. Okey, sorry. 7x. Saya pula. Okey. Semula. Okey, kita ada 7x. Kita ada sama dengan. Kita ada 21 Okey, jadi kita gabungkan. So, 0 tambah 7x sama dengan 21 Okey, kemudian selesaikanlah sebelah kiri ni. So, kita dapat 7x sama dengan 21. Jadi, 7 ni kita kena bahagikan dengan 7 lah. Sebab kita nak hapuskan dia. Kiri dan kanan. Boleh potong. So, x kamu dapat 3. Okey.
Jadi gantikan langkah yang keempat. Gantikan X sama dengan 3 dalam persamaan. Saya pilih 1 lah contoh. Okey, persamaan 1, 2X tambah Y sama dengan 10. Okey. Kita ada 2X tambah Y sama dengan 10. So, gantikan X dia 3. 2 darab 3 tambah Y sama dengan 10. So, dapat 6 tambah Y sama dengan 10. 6 pindah sebelah kanan lah. Okey. Y sama dengan 10 tolak 6. Okey. Sama dengan 4. So, dah dapat dah. X 3, Y dia 4. Buatlah sikit kesimpulan. Maka, titik persilangan pada X3, Y4. Dah siap. Itu je. Okey. Ada soalan? Boleh tanya apalah. Apa-apa sajalah. Kalau ada yang tak jelas, tak faham, tak clear ke. Yang mana? Yang ni? Okey, boleh tengok dulu Nanti saya akan share juga saya akan kongsikan dalam grup kamu lah InsyaAllah. Dia tak susah jugalah sebenarnya. Kalau kamu mahir ketiga-tiga kaedah ni pun, tu satu bonus lah Sebab kaedah penghapusan ni pun dia sebenarnya ada juga guna kaedah pergantian tu. Pada langkah yang keempat tu kita ganti juga kan. Cuma di awal tu kita nak hapuskan pemboleh ubah. Okey dah ke? Iman? Dah Okey, tak apa. Kita nak ujilah, test sikit kamu. Kita uji kamu. Tengok. Agak kamu boleh cuba tak kalau saya bagi satu soalan ni. Okey. Ni soalan dia Soalan dia berbunyi. Okey, kita ada 5x. 5x tambah 3y sama dengan 2. Ini persamaan 1. Kemudian kita ada 3x tolak 2y sama dengan negatif 14. Ini persamaan 2. Cuba kamu guna kaedah penghapusan, dapatkan titik persilangan. Okey. Kaedah penghapusan untuk dapatkan titik persilangan. Ingat, langkah pertama tentukan pemboleh ubah yang kamu nak pilih. Langkah kedua, kita nak samakan pemboleh ubah itu. Samakan apa? Perkali di hadapannya. Kena darab lah maksudnya. Kemudian kita hapuskan dia. Okey, kita nak hapuskan dia. Hapuskan pemboleh ubah tersebut sama ada dua operasi, tambah ataupun tolak. Okey? Negatif 14. Okey, samakan. Dah hapuskan pemboleh ubah dia. Cuma soalan ni unik sikit soalan ni unik sedikit. Kenapa kamu akan dapat dua persamaan baru. Okey?
Sebab persamaan 1 kamu tu kalau kamu ambil X, kamu pilih pembeli ubah dia X, persamaan 1 tu 5X. 5 kali depan dia. Persamaan 2 kali depan dia 3. Kan 3X kan? 3. Macam mana nak samakan? Persamaan 1 tu kamu kena darabkan dengan 3. Persamaan 2 tu kena darabkan dengan 5. Semua. So, dia membentuk dua persamaan yang baru. Persamaan 3 dan persamaan 4. So, fokus kamu pada persamaan 3 dan persamaan 4 lah. Cuba dulu. Sampai kamu, setakat mana yang kamu boleh. Okay, ada yang dah cuba selesaikan? Ada yang cuba separuh jalan, suku jalan, ataupun tak jalan-jalan.
Oh, boleh dah okey. Fahmi? Sebab kalau kamu naik ke tempat nanti, kamu dah tak jumpa dah yang ini tau. Kamu jumpa kalau kamu ambil lah matematik tambahan. Dekat tempat nanti subjek kamu belajar ada lagi macam aras tinggi lah. Ya. Okey. Per kali dia, yes, betul. Uh, Pilih persamaan macam mana tu? Pilih Y tu betul dah. Okey, jadi ah, jadikan 3 dengan tambah satu. Mana? Okey. Ha. Oh, tak boleh. Dia ya mesti darab. Apa-apa pun kamu mesti guna operasi darab. Darab dengan apa-apa nombor supaya dapat samalah. Dengan nilai dekat atas tu. Tapi sekarang ni kamu tak boleh tambah. Pada 2Y ni kamu tak boleh letak depan dia 1 tambah 2 dapat 3, tak boleh. Dia kes macam ini kamu takkan dapat sama tau. So kamu tak boleh buat 1 tambah 2 dapat 3, tak boleh sebab atas ni perkali dia 3. Dan 2Y ni dan persamaan 2 ni Y dia adalah 2. Jadi nak tak nak kan kamu kena darab silang kan dia. Maksudnya 2 ni automatik semua persamaan 2 ni kena darabkan dengan 3. Pada persamaan 1 ni automatik semua yang ada dalam persamaan 3 ni kena darabkan dengan 2. Baru kamu akan dapat satu perkali yang sama bagi kedua-dua persamaan pada pemboleh ubah Y ni iaitu 6. Okey? Kalau kamu buat macam cara yang kamu cakap tadi tu tak boleh. Tak boleh eh. Ya, dia akan ada 4 persamaan. Maksudnya ada 2 persamaan yang baru. Persamaan 3, persamaan 4. Okey? Siapa yang masuk ni? Faris ada. Darwish, Aiman, Muhammad Amin, Ihsan, Syakirin, Nazirah, Akilah Putri, Siti Umarah, Sufia, Zalfa. Dah siap bagi tahu eh? Dapat apa ni jawapan kamu? Negatif 2, 4. Okey. Tak apa, terima kasih Emil. Kita semak nanti betul ke salah. Tak apa, yang penting kamu cuba. Kalau tengok pada nilai ni, kemungkinan besar macam betul dah. Tapi kita tengoklah nanti semak sama-sama. Ada lagi nak kongsikan jawapan? Ada lagi nak kongsikan cikgu? Saya tak dapat. Saya dapat separuh jalan je.
Ada lagi ke? Kalau tak ada, cikgu nak bincangkan ni. Okey. Ya. Ya, Muhammad. Muhammad apa ni? Macam mau respon tadi ni. Kawan kita seorang ni. Muhammad Al-Amin. Tak dapat Okey, tak apa. Okey, kita kongsikan kita bincangkan bersama-sama. Okey. Siapa ni? Emil, kamu nak pilih apa dia? Pemboleh ubah apa? Y okey. Pemboleh ubah Y. Okey, so kamu dah pilih pemboleh ubah Y, kita akan samakan dan kita akan hapuskanlah. Sebenarnya kalau kamu dah mahir, tak payah tulis lah. Ni, step-step ni kamu terus tulis je langkah kerja dia. So kalau pilih Y, kalau kamu pilih Y automatik okey. Saya padam. Okey, so kalau kamu pilih Y bermakna persamaan 1 ini kamu akan darabkan dengan 2. Persamaan 2 ini kamu akan darabkan dengan 3 lah. Okey, so kita tuliskan persamaan dia yang baru. So dari persamaan 1 dia akan darabkan dengan 2, dia akan membentuk 5x darab 2 dapat 10x tambah 3y. So tambah 3y darab 2 kita dapat 6y lah. Sama dengan 2 darab 2 dapat 4. So, ni persamaan 3 kamu yang baru. Okey. Dari persamaan 2, kamu akan darabkan dengan 3 kan? Nampak? Jadi, 3x darab 3 dapat 9x. Negatif 2y darab 3. Negatif 2y darab 3 dapat negatif 6y. Sama dengan negatif 14 darab 3. Okey, negatif 14 darab 3. Berapa dapat? 4 darab 3, 12. 1, 3, 42. So, negatif 42 Okey, terima kasih respon. So, ini persamaan 4 kamu. Okey. So, kita akan fokus pada persamaan 3 dan 4 lah. Persamaan 3 dan 4 saja. Okey. Maksudnya tak payah tengok lagi persamaan 1, persamaan 2 lah. Okey, sekarang kat tengah-tengah ni kita nak tahu, kita nak tentukan operasinya, tambah ataupun tolak Okey, tambah ataupun tolak. First kita kena hapuskan dulu y. Okey, tulis je 6y. Contohnya 6y pada persamaan 3. Persamaan 4 kamu negatif 6y. Okey, operasi apa yang kita boleh gunakan di tengah-tengahnya ini supaya kita dapat kosong? Nak letak tambah ke tolak? Betul, tambah automatik pada persamaan 3 ni dia akan tambahkan dengan persamaan 4 lah. Sebab apa tambah? 6y tambah negatif 6y kamu akan dapat kosong Macam 6 tambah negatif 6. So, positif jumpa negatif jadi tolak. 6 tolak 6 dapat kosong. Okey, kemudian persamaan 3 kamu 10x kan? 10x tambah 9x. Betul ke? 10x tambah 9x kamu dapat 19 19x. So kita dah selesaikan tadi 6y kan? So tak payah buat dah lah. Tengok sebelah dia ada simbol sama dengan okey. Kemudian persamaan 3 dia 4. So 4 tambah negatif 42. Okey. Negatif 42 sama dengan 4 tambah negatif 42 kita dapat negatif 38 Okey. Kemudian kita gabungkanlah ni 19x sama dengan negatif 38. So kita akan buat halaman yang barulah. Okey, kita ada apa? 0 19 38 0 tambah 19x sama dengan negatif 38 Selesaikan dia. So dapat 19x sama dengan negatif
38. Okey, 19 ni kita tidak mahu. Jadi kita kena bahagikan dengan dirinya sendiri. Okey, potong. So, tinggal X sama dengan negatif 38 bahagi 19 dapat 2. Okey. So, jawapan Amy tadi X dia negatif 2 dah betul dah. Okey, gantikan pula langkah yang keempat ketiga. Gantikan X sama dengan negatif 2 dalam persamaan mana-mana. Satulah saya ambil contoh. Cek baliklah persamaan satu. 5x tambah 3y sama dengan 2. Okey. Kita ada 5x tambah 3y sama dengan 2. Ini persamaan satu kamu. Gantikan nilai x dia. 2 kan. Tambah 3y sama dengan 2. Okey, jadi 5 darab 2 dapat 10 Tambah 3y sama dengan 2. 10 ni pindah kanan lah So kat sini tinggal 3y sama dengan 2. Betul ke saya buat ni? Okey. Ada negatif. Okey. So ada negatif negatif 10 Negatif 2 tadi. Sorry, saya letak 2. So, pindahkan negatif 10 ke sebelah kanan dapat positif 10. Selesaikan sebelah kanan kamu itu dapat 12. Maka y kamu nilainya adalah 4. Okey. 4 kemudian buatlah sedikit kesimpulan. So, tadi Amy dapat negatif 2. Pada X, Y dia 4. Betul maka titik persilangan. Buatlah ayat kamu cantik-cantik. Ada dah yang hantar pada cikgu sebelum ni. Comel je jalan kerjanya. Ada je ayat-ayat dia. Baguslah kamu dah faham macam mana nak buat. Negatif 2, 4. Itu sahaja. Okey. Dia tak susah. Okey. Yang susahnya sebab tak cuba. Itu yang susah je. Okey. Kalau tak tahu boleh tanya. Okey, ada soalan? Ada soalan? Tak ada Okey, kalau tidak ada, okey, cikgu nak so kita dah habis dah part penghabusan. Jadi kat sini kamu boleh pilih lah mana-mana kaedah yang kamu rasa sesuai untuk kamu cuba jawab lepas ni kalau cikgu bagi contoh soalan misalnya kamu boleh guna mana-mana kaedah, tidak ada masalah. Okey. Sekarang ni cikgu nak pergi kepada penyelesaian masalah. Satu soalan saja. Okey. Satu soalan saja. Sorry, cikgu padam balik Okey, inilah contoh soalan sebenar peperiksaan kamu kalau kamu ambil PT3, contoh ada tahun ni, contoh ataupun peperiksaan akhir tahun, inilah bentuk soalan yang kamu akan jumpa Okey. Cuba kamu tengok dulu. Agak-agak bila tengok ni kamu boleh tak jawab? Agak-agak kamu boleh tak? Ataupun first impression kamu tengok soalan ni, ya Allah, apa ni? Ini soalan aplikasi saja apa yang kamu dah belajar sebelum ini daripada awal bab 9 sampailah habis bab 9 yang kamu dah belajar. Aplikasi apa yang kamu dah belajar, perkara basic yang kamu dah belajar akan diterjemahkan dalam soalan ini. Okey? Okey, kita ada apa kat sini? Rajah di atas di sebelah ni. Menunjukkan sebuah segi empat selari. Kita ada O, kita ada A, kita ada B dan kita ada C lah. Di mana kalau kamu perasan di sini, first kali kamu tengok gambar rajah ni pun kamu dah tahu dah. O, garis lurus OA ni, dia garis lurus, dia selari dengan garis lurus CB. Okey? Dan garis lurus OC ni dia selari dengan garis lurus AB. So, kena ingat balik lah. Kamu dah belajar kalau ada dua garis lurus yang selari, nilai apa yang sama? Dua garis lurus yang selari, nilai apa yang sama? Nilai Y pula dah. Nilai X pula dah. Tu dia. Dah keluar dah. Ajaran baru kita ni. Lupa. Nilai apa? Sepatutnya sama. Kalau dua garis lurus tu dia selari. Ini sebab apa nilai apa? Kalau ni.
Cikgu dah ajar ni. Ni ada garis lurus, ni ada garis lurus. Dia selari. Nilai apa yang sama? Lupa dah ni. Siapa nak try lagi? Nilai apa yang sama? Macam mana nak jawab soalan ni kalau yang tu tak boleh keluarkan maklumat tu? Nilai apa yang sama? Dua garis lurus tu selari. Kita ada nilai apa Kita ada nilai Y, kita ada nilai M, kita ada nilai X, kita ada nilai C. Nilai apa yang sama? Nilai M lah. Dua garis lurus yang selari. Nampak ni? Ni selari lah ni. AO, OA dengan CB. So maksudnya nilai M dia, M untuk BC dengan M untuk OA dia sama. Okay? Nilai dia sama. Tu first kamu boleh keluarkan maklumat kalau dia bagi. Okay? Kena ingat tau. Kalau kamu tak ingat apa yang kamu belajar sebelum ni, macam mana kamu nak jawab soalan ni? First kamu dah susah nak dapat nilai M tu sendiri. Okay? Kemudian dia kata apa lagi? Cari persamaan bagi BC. Okay? Persamaan garis lurus BC lah. Ni BC kamu. Kamu kena cari persamaan dia. Bina. Maksudnya kamu kena bina persamaan dia. Kamu dah belajar dah sebelum ni bagaimana nak bina persamaan garis lurus. Okay, sekarang kita dah ada. Kita tahu MBC, kecerunan MBC ni adalah sama dengan kecerunan M bagi OA. Agak-agak boleh tak dapat kecerunan CB ni daripada garis lurus ni? B dia bagi. Titik dia 12, 10. C dia tak bagi. Okay? C dia tak bagi. Titik dia apa nilai dia. X dia apa. Y dia apa. Tetapi, kamu boleh lihat kat sini. C ini berada betul-betul di atas paksi Y. Dia bersilang pada paksi Y. Dia pintasan Y. Okay, bermakna, okay, titik dia nanti, okay, kalau satu titik itu berada pada paksi Y, kena ingat, saya dah ada ajar sebelum ni. Bila suatu titik itu berada pada paksi Y, nilai S-nya berapa? Ha, ha. Salah. Ni. Ni, kat sini titik C kamu, apa nilai X dia? Daripada gerah ni pun kamu dah boleh baca sebenarnya. Salah. 12. 12 ni nilai X dia kat sini. Kat sini X. Sepatutnya kosong lah. Sebab bila tarik bawah, kosong. Maksudnya X kamu adalah kosong. Okay? Bila suatu titik berada pada paksi Y. Kalau suatu titik berada pada paksi X, nilai apa yang kosong? Nilai apa yang kosong? Nilai Y kosong. Sebab apa tengok? X dia ada nilai, tapi dia punya Y dia kosong. Okay? Okay, so X dia ada nilai, tapi Y dia adalah kosong. Dia terbalik. Okay? Ni biasanya dia takkan bagi dalam soalan. Kamu yang kena keluarkan sendiri. Ini kosong ni macam mana boleh dapat? Kamu kena berfikir. Ilmu yang kamu dah belajar sebelum ni, kamu kena keluarkan. Kalau kamu tak tahu, tak boleh jawab. So ingat, bila titik tu berada pada paksi Y, dia punya X dia kosong, Y dia ada nilai. Okay. Bila suatu titik ni berada pada paksi X, maka X tu ada nilai, tapi Y dia kosong. Ini yang kamu kena keluarkan sendiri. Soalan dia takkan bagi. Okay? Bila kamu kena keluarkan sendiri, itu yang mahal. Ilmu tu yang mahal sebenarnya. Maksudnya ilmu yang ada pada diri kamu tu kamu kena keluarkan. Baru dapat. Kalau tak dapat. Okay? Sekarang, kebetulan pula, okay, nilai Y kat sini, dia melintasi paksi Y. Automatik, bila melintasi paksi Y, dia juga sama dengan pintasan Y. Maksudnya Y kat sini nilainya adalah sama dengan nilai C. Okay? Sebab apa sama? Sebab Y ini dia berada pada pintasan Y, pada paksi Y. Dia adalah sama dengan C juga. Tu yang kamu boleh keluarkan lagi. Maklumat baru. Soalan tak bagi, tapi kamu boleh keluarkan sendiri. Itu yang mahal. Okay? Apa yang kamu belajar, kamu aplikasi, kamu keluarkan. Itu yang mahal sebenarnya. Okay? Ilmu itu yang mahal. Okay, so sekarang ni,
Walaupun kamu dah keluarkan kosong dengan Y ni kita tak tahu nilainya berapa kat sini. Okey. Sini ada 12, 10. Tapi masih lagi kamu tak boleh dapatkan M dia kan? Betul tak? M dia kamu tak boleh keluarkan. Pada garis lurus BC ini, okey? Masih tak dapat. Okey. Bila tak dapat kat sini, kita cuba lihat maklumat di sebelahnya ni. Pada garis lurus yang selari dengannya. OA. Nampak? Okey. A dia bagi 12, 6. Titik O ni nilainya berapa? X dia berapa? Y dia berapa? Ini pun maklumat. X dia kosong, Y dia? Ya. Ini pun maklumat yang kamu kena sendiri keluarkan. Dia takkan keluarkan pada kamu. Kalau kamu tak tahu, tak bolehlah buat. Okay, sebab dia asalan ni. O ni pada origin, asalan. So, X dia kosong, Y dia mesti kosong. Sekarang, agak-agak daripada titik A dengan titik O ini, boleh tak kamu dapatkan kecurunan dia? Dia bagi dua titik kat sini. A, dia bagi sini O. Ingat tak? Ada tak ilmu yang cikgu ajar, cikgu kongsikan? Nilai, macam mana kita nak dapatkan nilai M daripada dua titik ini? O dengan A. Apa rumus yang kamu dah belajar sebelum ni? Melalui titik persilangan. Ya ke? Dua, dua, dua titik ini kita boleh guna untuk dapatkan nilai M, kecerunan. Kita ada titik O, kita ada titik A. Cikgu ada bagi satu contoh sebelum ni. Ingatlah, apa lagi rumus yang kamu dah belajar dalam bab ni? Kita ada Y sama dengan MX tambah C. Kemudian kita ada apa lagi? Okey, cikgu keluarkan maklumat yang kedua. Okey. Cikgu labelkan sini sebagai X1, Y1, X2, Y2. Ini sepatutnya kamu dah boleh nampak lah apa rumus dia. Kebalik. Kebalik. Okey. Ya, kita akan guna rumus itu. Okey. Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Ini adalah rumus untuk kita dapatkan kecerunan. Kalau ada dua titik diberi pada satu garis lurus. Ini dua titik A dengan O pada satu garis lurus. Kalau kita nak guna ini tak boleh. Sebab maklumat ni tak cukup. Dia bagi Y. Kat sini kita dah keluarkan kosong. Tapi Y ni dia tak bagi. Jadi tak boleh guna yang ini. Dekat sini. Tetapi kita boleh guna ini dekat garis lurus yang ini. Kalau kita dapatkan nilai M dia kat sini, automatik kita boleh dapat nilai M di sini kan? Sebab nilai M dia sama. Okey? Itu cara kita nak jawab soalan. Kalau kita tak boleh dapat nilai M dia di sini, mungkin kita boleh dapat M daripada garis lurus yang selari dengannya. Ni dia. So kita akan guna yang ini. Kita dapat nilai M dia kat sini. Automatik nilai M dia sama dengan nilai M dia di sini. Okey? Tu konsep dia. So, kan masukkan, gantikan nilai. So, Y2 dia 6. Tolak Y1 dia kosong. Okey. X2 dia 12. X1 dia kosong. Selesaikan. Jadi 6 per 12. Sama dengan, boleh permudahkan. So, kita akan dapat 1 per 2. So, automatik. Kalau kat sini M dia 1 per 2, automatik M dia kat sini juga 1 per 2. Sebab apa dia sama? Sebab dia selari. Okey. So, kita dah ada M dia kat sini. Okey. Boleh tak kamu dapatkan persamaan garis lurus BC dia kat sini? Kita dah ada titik ni. Kamu boleh pakai titik ni. Sebab titik ni berada di atas garis lurus BC. Kita ada M. Kita ada nilai titik B dia. 12 dia X. 10 ni Y. Macam mana kita nak bina persamaan garis lurus? Apa langkah seterusnya? Kita dah ada M. Kemudian kita nak buat apa? Dapatkan apa? Dapatkan nilai.
Ya, nilai C. Kita dah ada M, dapatkan nilai C. Gantikan. Gantikan M sama dengan 1/2. X dia kena ambil yang ini 12. Y dia 10. Okay, kenapa kita ambil yang ini, B? Kenapa kita tak ambil A? Sebab A ini tidak berada di atas garis lurus BC. Tak boleh lah. A tak boleh, O pun tak boleh. Kita mesti ambil titik yang berada di atas garis lurus persamaan yang kita nak cari, yang kita nak bina, iaitu B. Okay? Untuk dapatkan C. Okay, yang ni. Okay, dalam gantikan M, X dan juga Y dalam Y sama dengan MX tambah C. So, gantikan. So, Y dia berapa? 10. Okay, 10. M dia 1/2. X dia 12. Tambah C. So, dapat 10 sama dengan 1/2 darab 12. Kamu dapat 6 tambah C. Okay, so cikgu ubah tempat sikit. 6 tambah C sama dengan 10. So, 6 ni pindah sebelah kanan. So, tinggal C lah. C 10 tolak 6. Dapat C kamu sama dengan 4. Okay. So, kamu dah ada M. Kamu dah ada M sama dengan 1/2. Kamu dah ada C sama dengan 4. Kamu nak buat apa? Langkah yang terakhir. Ingat balik. Dah diterangkan sebelum ni. Kita dah ada nilai M, kita dah ada nilai C. Langkah terakhir untuk bina persamaan garis lurus. Apa yang kamu kena buat? Apa yang kita kena buat? Langkah yang terakhir ni. Gantikan apa? Ya, betul. Gantikan M dan C dalam rumus kecerunan. Apa dia ni? Y sama dengan MX tambah C. Gantikan. So, Y kamu sama dengan M 1/2 X tambah 4. Dah siap. Tu je. Nampak tak? Kamu dah belajar sebelum ni. Kamu aplikasi apa yang kamu belajar dalam penyelesaian masalah ini. Cuma nak keluarkan maklumat tu yang penting. Kamu kena banyak kali buat latihan ni. Okay, kamu ada buku kerja kan? Buat guna buku kerja kamu tu. Apa-apa topik, subtopik yang dah belajar, cuba selesaikan. Boleh tak? Tak boleh, tanya cikgu. Sebab tu cikgu tak bagi banyak kerja. Kamu boleh buat sendiri guna buku kerja yang kamu beli tu. Kalau kosong, sayanglah. Tak buat apa-apa. Rugilah kan? Okay? Sekarang kita nak lihat. Sebab dah ada 2 soalan ni. Pertama, cari persamaan garis lurus BC. Dan kedua, tentukan koordinat titik C. Ni titik C kamu ni. Koordinat tu maksudnya nilai X dan juga nilai Y. Okey, nilai X kamu dah ada, kosong. Nilai Y kamu ni berapa agak-agak? Berapa nilai Y kamu? Okey, titik ni berada di atas paksi Y. Y kamu ini dia melintasi paksi Y kamu. Automatik nilai Y kamu ini adalah sama dengan nilai C. Cikgu dah bagi hint dah tu. Kat sini kan? C kamu 4 kan? Maksudnya, kamu punya nilai Y juga adalah 4. Maka, tulislah. Apa ni? Koordinat C ialah 0, 4. Itu je. Tak payah kira sebab benda tu dia dah ada dalam yang kamu kira tadi tu. Dalam kerja kamu tadi tu. Ni dia. C sama dengan 4. Kenapa dia Y dia sama juga dengan C? Sebab Y kamu ni berada di atas paksi Y. Dia juga disebut sebagai pintasan Y. Sebab tu Y dia sama dengan C. Okey? Tapi ada juga yang kira. Ada, boleh. Boleh nak kira. Tiada masalah. Masih lagi dapat jawapan yang sama pun boleh. Okey?
Macam mana nak kira? Kalau nak kira macam ni. So, kamu ada nilai M 1/2. Kamu ada nilai C sama dengan 4. Dan tadi kalau ikutkan C kamu tu kosong Y kan? Kamu ada M 1/2. Kamu ada C sama dengan 4. Boleh ganti. Dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C untuk kita dapatkan nilai Y ini. Bagaimana? Tengok sini. So, Y. Okay, Y. M 1/2. X dia ni dah kosong. Tambah 4. So, Y kamu sama dengan 1/2 darab kosong, kosong. Tambah 4. So, Y kamu sama dengan 4. Okay. Dapat sama juga. Y dia 4. So, titik koordinat ni masih lagi kosong 4. Kan? Itu kalau nak kira. Kalau tak kira pun kita boleh ambil terus. Kebetulan Y tu dia berada pada pintasan Y. Nilai C. Sebab tu dia sama. Okay. Okay, ada soalan tak? Okay, kalau tidak ada, untuk hari ini sampai di sini sahaja. Okay, cikgu akan bagi satu tugasan yang mana kamu boleh selesaikan bila-bila waktu yang kamu free lah selepas PDPR petang nanti ke malam ke. So, kalau dah siap boleh hantar pada cikgu. Nak tanya, tak tahu pun boleh tanya cikgu juga. Boleh PM cikgu, personal ataupun dalam grup Okay, jadi untuk hari ini sahaja, ada lebih kurang 20 minit lagi. Okay, sebelum kelas kita berakhir. Tapi cikgu stop awal lah. Supaya kamu boleh buat tugasan yang cikgu bagi. Okay, kalau tak ada soalan, cikgu tamatkan kelas kita di sini, sampai di sini. Okay, mudah-mudahan perkongsian pada hari ini dapat memberi manfaat lah. Walaupun tak semua kamu boleh hadam, dapat separuh pun, kamu dah kena bersyukur lah sebenarnya. Okay? Sebab setiap orang tak sama kemampuannya untuk memahami apa yang dipelajari, proses pembelajaran pada hari ini. Okay, itu sahaja daripada cikgu. Cikgu ucapkan tahniah kepada yang hadir pada hari ini. Okay, mudah-mudahan Allah sahajalah yang dapat membalas apa ni kamu punya semangat kamu tu lah untuk meneruskan PDPR kita sebab ada kalau rekod data pelajar cicir untuk sekolah kita pada minggu lepas ramai sangat yang tak masuk kelas, langsung tak masuk kelas, hampir mencapai 100 orang tidak pernah hadir kelas pada minggu lepas daripada hari Isnin sampailah Jumaat. Ramai angka yang besar 100 orang. So kamu yang masuk ni kamu telah mengurangkan angka tersebut. Jadi bersyukur juga. Sangat bersyukurlah cikgu ucapkan pada kamu kelas 3 yakin ini So itu saja daripada cikgu. Sekian cikgu sudahi kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu bil haqq wa tawassaw. Amin ya rabbal alamin. Okey. Jangan lupa isikan kehadiran semua yang hadir hari ni, Nak Akilah, Amy, Aiman, Putri, Muhammad Al-Amin, Izzah, Nabil, Syakirin, Nazira, jangan lupa Umarah, Siti Umarah, Sufia, Zalfa, jangan lupa isi kehadiran. Itu saja daripada cikgu untuk hari ni. Sama-sama. Sama-sama. Faris tak masuk hari ni kelas